Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dengu. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada kali ini ialah Pintu Ar-Rayyan. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, apa yang dimaksudkan dengan Pintu Ar-Rayyan? Di antara hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan melakukan ibadah puasa, menyatakan kepada kita di antara apa yang Allah sediakan bagi mereka yang berpuasa ialah mereka akan dimuliakan dengan memasuki syurga melalui pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Perkara ini disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sahli ibn Sa'd radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW telah bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang bermaksud sesungguhnya di dalam syurga itu. Ada ulama menyatakan fi yang ada dalam hadis ini dengan maksud lam, dengan maksud lam. Maksudnya kita boleh terjemah, kita boleh nyatakan inna fil jannah ay inna lil jannah, sesungguhnya bagi syurga, sesungguhnya bagi syurga. Namun demikian di sana adalah perbahasan dari sudut bahasa. Kenapa Rasulullah SAW tidak guna li, tapi Rasulullah guna fi. Jadi diguna fi ni supaya timbul lagi rasa rindu untuk masuk ke dalam syurga. Di mana kita dengar sesungguhnya dalam syurga itu, dalam syurga ada satu pintu. Maksudnya semakin rindu, semakin berkehendak nak masuk ke dalamnya dan nak tengok sendiri apa yang Nabi sebutkan itu. Baik, itu adalah dari sudut perbincangan dari sudut bahasanya. Kenapa Nabi gunakan fi, tidak menggunakan li. Baik, jadi Nabi SAW menyatakan kepada kita, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu, baban. Disebut baban. Baban ini ismu inna muakhar, kata nama bagi inna yang diletak di belakang. Kalau ikut kaedah biasa bahasa Arab, isim inna ni duduk selepas daripada inna. Maksudnya inna baban fil jannah. Nah, tapi Nabi tak sebut demikian. Nabi sebut inna fil jannah baban. Baik, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu, yang mana pintu tu Nabi sebut yuqalu, dikatakan, ay yusamma, dinamakan, lahu, yuqalu lahu ay yusamma, dinamakan dengan apa dia? Ar-Rayyan, dinamakan dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini kalimah yang berada di atas timbangan fa'lan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita buang alif lam tu. Kita buang alif lam, kita ambil perkataan Rayyan. Rayyan tu atas wazan apa? Atas timbangan apa? Atas timbangan fa'lan. Fa'in lam alif nun. Kalau Rayyan, ra, kemudian ya, ya mati, kemudian ya hidup. Rayya, kemudian alif nun, sama dengan wazan fa'lan. Yang mana wazan fa'lan ini memaksud apa dia? Memberi
maksud ataupun memberi makna yang amat sangat. Dalam bahasa Arab kita sebut sirah mubalaghah. Satu sirah, satu timbangan yang nak menunjukkan, bahasa Terengganu kata kok habitat birai. Kalau kita bahasa Sendik, amat sangat. Baik. Jadi Nabi sebut apa dia? Sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Pintu yang amat ray. Apa maksud ray? Ray itu maksudnya itulah nakib, lawan kepada perkataan al-atash. Lawan kepada perkataan al-atash, itulah perkataan dahaga. Perkataan yang bermaksud dahaga. Baik. Jadi ar-rayyan lawan kepada dahaga. Yang mana maknanya ialah al-kathirur ray, itulah teramat tidak dahaga. Pintu tu dinamakan dengan teramat tidak dahaga. Ini nak menunjukkan kepada kita, ini dia balasan bagi mereka yang berpuasa dalam bersabar menghadapi dahaga, dan juga sabar dalam menghadapi kelaparan ketika mana melakukan ibadah puasa. Yang mana dengan kesabaran mereka melaksanakan perintah Allah Ta'ala tu. Kalau ikut nafsu nak makan, nak minum barangkali. Tapi ingat ini perintah Allah Ta'ala, maka dia bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maka atas kesabaran dia menghadapi dahaga, lapar itu, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya keistimewaan masukkan syurga. Itulah melalui pintu Ar-Rayyan. Itulah pintu yang amat tidak dahaga. Dengan kata bila masuk tu, tak dahaga dah. Bahkan tak lapar. Bukan setakat ada dahaga, lapar pun tidak dah bila masuk ke dalam syurga. Baik. Jadi Nabi sebut dalam syurga ni ada satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Kemudian pintu ni, kok duduk dalam syurga tu, siapa yang akan melalui, yang akan masuk melalui pintu ni? Maka Nabi menyatakan yadkhulu minhu as-saimun, akan masuk melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa. Bilanya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Maknanya hari ni kalau ada orang mati, masuk dalam syurga, mereka apa dia? Takkan masuk lagi melalui pintu ni. Pintu ni khas pada hari kiamat. Takdir katalah mati hari ni masuk dalam syurga. Sebab ulama' dibincang lah, bila mati yang kita ni, duduk mana kita. Ada ulama' kata terus masuk dalam syurga. Kalau kita baca surah Yasin, qila dukhulil jannah, bila mati dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Itu khilaf lah di kalangan ulama'. Cuma apa yang penting kita nak beritahu di sini, pintu ni akan memasuki melaluinya orang-orang yang berpuasa. Bila? Pada hari kiamat. Ucapan ni dah beri faham pada kita sebenarnya, orang yang tak berpuasa boleh masuk tak? Tak boleh masuk dah. Tapi takut ada juga orang, biasalah, benda kok jelas hari ni pun ada orang tanya lagi. Jadi mungkin ada orang duk mikir, masuk tak pintu ni orang lain. Jadi nak buang andaian-andaian yang atau kemungkinan ada orang yang menganggap orang tak berpuasa pun boleh masuk melalui pintu ni. Maka Nabi menjelaskan kepada kita, selepas daripada Nabi kata akan masuk daripada pintu ni orang berpuasa pada kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk daripada pintu ni seseorang pun selain pada mereka. Maka penegasan daripada Nabi SAW, dan bahasa Arab disebut taukid. Ayat ini dipanggil taukid. Penegasan ini menafikan yang lain. Maknanya golongan lain tak akan masuk melalui pintu ni. Kemudian yuqalu, akan dikatakan pada hari tersebut, malaikat lah, atau ulama' malaikat akan menyeru, aina saimun, mana mereka yang berpuasa. As-saimun ni kata pembuat bagi orang yang berpuasa. Kalau seorang disebut as-saim, kalau dua orang as-saimani, kalau tiga orang ke atas as-saimuna, kalau perempuan seorang as-saimah, kalau dua orang as-saimatan, kalau ramai as-saimat. Baik, itu bahasa Arab sikit. Kalau kita pergi negara orang tanya, dia ajak kita makan, kita khabar
kita ni puasa, beritahu ana shaim, saya puasa. Dia faham tu. Baik. Jadi mereka pun tanya aina shaimun, mana dia orang yang apa dia, orang yang berpuasa. Lalu fayakumun, maka mereka akan bangun. Dengar je orang berpuasa, dia tahu lah dia berpuasa. Automatik mereka akan bangun. Kemudian Nabi menyatakan lagi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, takkan masuk daripada pintu ini seorang pun daripada mereka. Nabi sebut berapa kali tu, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. 2 kali dalam hadis ni. Khabar inilah khususiah, keistimewaan yang hanya diberikan kepada orang yang berpuasa. Maka Nabi kata fa iza dakhalu, maka bila pakak-pakak bangun, masuk dalam syurga tu, pintu ar-rayyan ni, daripada orang mula sekali hingga akhir sekali orang berpuasa, pakak masuk habis dah, uliqa, maka akan ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun. Oleh Nabi sebut pula di akhir hadis, maka sekali-kali tidak akan masuk. Falam yadkhul, maka tidak akan masuk daripadanya seorang pun. Masa bila tutup tu, orang nak masuk pintu tu boleh tak? Tak boleh dah. Ditutup dah. Sebab pintu ni hanya khas bagi orang yang berpuasa. Cuba kita rasakan, kalau kita pergi satu tempat, kita dijemput khas, abang kita guru bertukar ataupun orang nak bersara, ada satu pintu tu nak masuk ke dewan yang nak diadakan keraian, tak dibenarkan mereka orang yang nak bersara tu saja dan orang yang mengiringinya 2-3 orang. Kita masuk pintu tu, kita rasa guna, kita rasa suka tak, kita rasa hebat tak, kita rasa bangga tak, gembira tak, rasa dihargai tak. Tentu kita akan rasa dihargai, rasa suka, rasa bangga dan seumpama. Bayangkan apa yang kita akan dapat kalau kita berpuasa di hari kiamat nanti. Jadi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala dia kurniakan hidayah, taufik pada kita sehingga kita dapat berpuasa. Mudah-mudahan itu sebagai satu rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sebutkan ini di hari kiamat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Selesai itulah untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah yang Maha kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.